Facebook dan YouTube serta dengarkan di radio untuk Hayatus Salihin Imam Hasanul Basri. Saat lahirku ke dunia, kalimah pertama dibisikkan ke telinga. Itulah detik yang paling dinanti seorang ayah menyambut lahir zuriatnya. Nyenyapnya tidurku di buayan ibu, didodoi kalimah yang sama. Padamu ya Allah di akhir hayatku, matikanlah aku dalam syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Antara azan ayahanda dan dodoyan ibunda, syahadat terungkap sempurna. Keyakinan di hati terlafaz dengan lidah, mati pun husnul khatimah. Telah ku sandarkan seluruh hidupku pada cinta yang teragung. Telah ku untukkan jiwa dan ragaku menjadi hamba yang taat. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21.
Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus Forensik Keluarga menerusi Pesona di Zahrah bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kamu melalui taman syurga, maka ragutlah, yakni perbanyakkanlah zikir untuk mendapat ganjaran. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang berzikir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. 89.5 FM di Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terangi malam anda dengan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, Radio IKIM 20 tahun. Waktu ini teman-teman kan saya Faiz Haji Osman. InsyaAllah kurang lebih sejam kita untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian dalam Hayatus Salihin bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazrul Hashim Al-Bindani dah pun berada atas talian. Waktu ini untuk kita dengarkan sambungan kisah tokoh tabi'in kita nak bawakan pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah malam ni kita nak sambung lagi kisah tentang Imam Hasan Al-Basri. Hari itu kita dah belajar sama-sama banyak peringatan-peringatan dan kata-kata mutiara dah pun kita ambil daripada perkongsian kita minggu lalu. InsyaAllah kali ini kita nak sambung lagi. Anda macam biasa boleh dengar dekat radio, tonton dekat Facebook dan YouTube live kita. Semoga beroleh ilmu dan manfaat perkongsian Hayatus Salihin kita pada kali ini. Ustaz, kita nak terus mulakan pengajian kita malam ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Terima kasih pada DJ kita Faiz dan Osman. Wa sihatin wa afiyah. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada malam ini kita dapat sama-sama bersua untuk kita sambung bicara kita berkenaan dengan hayatus salihin, kehidupan orang-orang soleh. Dan kita masih lagi berbicara berkenaan dengan Imam Al-Hasan Al-Basri, dan bagaimana dalam kisah kita yang lalu, mungkin juga pada malam ini Faiz yang mungkin ada yang ikut, tak ikut yang lepas, jadi kita imbas sedikit bahawa Hasan Al-Basri adalah seorang tokoh yang dilahirkan pada tahun ke-21 Hijrah, iaitu 2 tahun terakhir daripada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan beliau merupakan seorang bayi yang disusukan oleh Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga merupakan salah satu daripada kelebihan Imam Hasan Basri, dan beliau membesar di sekitar rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita katakan berada di sekeliling para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehidupan Hasan Basri. Dan guru beliau yang sangat utama ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, selain daripada ramai lagi dalam kalangan para sahabat yang menjadi guru kepada Hasan Basri. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau dengan kalam-kalam hikmah, sehinggalah masya-Allah ketokohannya, keilmuannya dan ketegasannya juga serta kebijaksanaannya dalam menyampaikan teguran pada para pemerintah, sehingga pemerintah jadi orang-orang yang liar pun jadinya jinak dan tunduk kepada Hasan Basri. Dalam pertemuan yang lalu dah kita ceritakan, dalam pertemuan yang lalu telah kita ceritakan bagaimana Imam Al-Hasan Al-Basri menghadapi Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemerintah yang sangat dalim di zamannya, tetapi bagaimana Hajjaj sendiri jadi bagaikan seorang murid yang berteleku di hadapan seorang guru apabila berhadapan dengan Hasan Al-Basri. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung kisah Hasan Al-Basri. Sambil itu kita nak menyelami juga kata-kata hikmah beliau yang sangat banyak yang dikumpulkan oleh para alim ulama, yang mudah-mudahan masya-Allah daripada kata-kata hikmah itu kita dapat pelajari sesuatu bagaimana seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah berikan kepadanya ilham, sehinggalah kata-kata yang disampaikannya itu bertepatan dengan apa yang diwahyukan Allah kepada baginda Nabi SAW. Baik apa yang dilafazkan juga merupakan, kita katakan, intipati daripada kefahaman terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Banyak kisah-kisah yang menceritakan pengalaman Al-Hasan Al-Basri ketika berhadapan dengan para pembesar dan para pemimpin. Pada setiap pertemuan itu, beliau akan semakin dihormati oleh para pembesar. Malah Al-Hasan Al-Basri turut memperlihatkan keyakinannya dengan Allah dan yakin serta keteguhan hatinya bergantung kepada Allah, sehingga menjadikan beliau seorang yang tidak rasa gentar untuk menyampaikan teguran kepada para pembesar. Suatu ketika pernah diceritakan, setelah khalifah yang zuhud Umar bin Abdul Aziz kembali ke rahmatullah, yakni bila khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal, tampuk khalifah diserahkan kepada Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik. Yazid telah melantik Umar bin Hubairah Al-Fazuri sebagai pemerintah di Iraq. Wilayah pemerintahan Umar bin Hubairah kemudian diperluaskan lagi sehinggalah merangkumi keseluruhan Khurasan, seluruh tanah-tanah Khurasan. Corak pemerintahan Yazid jauh berbeza dengan khalifah sebelumnya.
Yazid seringkali mengutus surat demi surat kepada Umar bin Hubairah. Dia memerintahkan Umar melaksanakan segala kandungan surat tersebut walaupun ia bertentangan sama sekali dengan kebenaran. Pemerintahan Yazid ni berbeza dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat adil, sehinggalah kemakmuran rakyat jelata hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, Masya Allah, sampaikan tidak ada orang yang sanggup menerima pemberian zakat. Sampai begitu sekali makmurnya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dan Imam Ibnul Qayyim ada menyebutkan satu berkenaan dengan Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau pernah melihat sebiji gandum sebesar buah kurma. Masya Allah, gandum ni biasa besar mana aja, Faiz. Tetapi ini gandum sebesar buah kurma. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, aku pernah melihat sebiji gandum yang diawit dan dikatakan inilah gandum di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, dia punya barakah tu sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala suburkan sampaikan ke peringkat gandum pun sebesar buah kurma. Punyalah barakahnya zaman itu. Baik. Tetapi corak pemerintahan pemerintah selepasnya sudah tidak sama seperti Umar bin Abdul Aziz. Tak sama seperti Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pemerintahannya selalu menekan gubernur-gubernur dan begitulah juga dengan rakyat jelata. Umar bin Hubairah memanggil Al-Hasanul Basri dan Amir bin Shurahbil. Amir bin Shurahbil yang lebih dikenali dengan Asy-Sya'bi untuk menghadapnya. Jadi Umar bin Hubairah ni apabila dapat perintah-perintah daripada Yazid bin Abdul Malik yang mana dalam perintah itu bertentangan dengan kebenaran, maka Umar bin Hubairah merujuk kepada dua tokoh ulama yang ada di zaman itu, iaitu Al-Hasan Al-Basri dan juga Sya'bi. Ini dua tokoh ulama di zaman tersebut. Setelah mereka datang menghadapnya, Umar berkata, Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik telah dilantik sebagai khalifah oleh Allah untuk memimpin hamba-hambanya dan mentaatinya adalah wajib. Jadi Umar bin Hubairah ni kata orang ni dilantik jadi khalifah dan mentaati khalifah ni satu kewajipan. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, saya telah dilantik untuk memerintah Iraq dan kemudian diberikan pula kuasa untuk mentadbir seluruh Khurasan, seluruh Parsi. Ada kalanya Yazid mengutuskan surat kepadaku memerintahkan aku untuk melakukan sesuatu yang tidak aku setujui keadilannya. Kata Umar bin Hubairah, dia hadapi masalah. Sebab Yazid ni ada kadang-kadang dia hantar perintah, utusan yang mana dalam perintah tersebut aku rasa tak adil. Aku rasa bertentangan dengan hak-hak dan keadilan. Apakah pada pandangan tuan-tuan jika saya menuruti perintah ini, adakah saya telah melanggar hukum agama? Jadi tanya Umar bin Hubairah, apa pandangan kalian, yakni Al-Hasan Al-Basri dan juga Sya'bi, apa pandangan kalian kalau saya ikut perintah ni, bermaksud saya telah melanggar hukum agama disebabkan perintah itu bertentangan dengan hak dan kebenaran? Lantas Sya'bi memberikan jawapan yang bersesuaian dengan kehendak khalifah dan sesuai dengan kehendak gubernur. Jadi Sya'bi pun bagi pandangan sesuailah dengan kita katakan sesuai dengan kehendak khalifah dan juga kehendak gubernur. Mungkinlah kadang-kadang Masya Allah manusia ni boleh cari je 1001 dalil. Kalau saat kita katakan kalau saat nak mempertahankan hujahnya guna Quran juga sampai masa yang lain Masya Allah
apabila dia dah tak setuju dengan apa pandangan dia dulu, dia datangkan dalil lain pula. Ya, 1001 dalil pula dia datangkan. Ya, macam-macam lah dengan dalil Qurannya, dengan dalil hadisnya, dengan dalil sirahnya. Boleh aja diolah kadang-kadang macam tu. Tapi kita nak tengok ni macam mana manusia yang disuluh dengan suluhan ilmu dan takwa. Ya, Sya'bi ni jawab macam tu lah, jawab sesuai dengan keadaan. Ya, orang kata orang Jawa kata play safe. Play safe. Jawapan yang selamat. Ya, jawapan siapa-siapa pun tak marah. Ya, seolah-olah macam tu. Tetapi macam mana dengan Al-Hasan Al-Basri yang Allah berikan kepadanya suluhan ilmu, ketakwaan, kezuhudan dan juga kebijaksanaan di dalam menyampaikan kebenaran. Namun Al-Hasan berdiam diri. Waktu Sya'bi bagi pandangannya, Hasan berdiam diri. Dia tak sokong. Ya, dia tak meneguhkan lagi jawapan Sya'bi. Umar bin Hubairah pun mengalihkan pandangannya kepada Al-Hasanul Basri dan berkata, apakah pandanganmu pula wahai Abu Sa'id? Ya, Hasan Basri ini kunyah dia, nama timangan, panggilan dia adalah Abu Sa'id. Al-Hasan dengan penuh keyakinan memulakan bicara setelah diam sekian lama. Mungkin diamnya orang berilmu ni diam tafakur. Bukan diam mengelamun. Kita kalau diam aja mungkin tertidur. Kita kalau diam aja mungkin tertidur. Sekarang ni sebab kuliah online saya tak nampak sangat lah. Tapi kalau kat masjid-masjid, kalau terdiam, mata terpejam tu. Bila kita tengok dia angguk-angguk, tu bukan faham sebenarnya, tapi nak bagi tahu kata dia tak lena, tapi sebenarnya lena. Itu kalau dalam situasi di kuliah-kuliah lah. Jadi diamnya orang alim ni diam yang tafakur. Maka jawab Hasanul Basri dengan penuh keyakinan, wahai Ibnu Hubairah, Umar bin Hubairah jadi Ibnu Hubairah, takutilah Allah dalam melaksanakan perintah Yazid. Kamu dalam nak melaksanakan perintah khalifah, kamu kena takut pada Allah, bertakwa pada Allah. Maka kalau bertakwa pada Allah maksudnya apa? Mestilah ikut dahulukan dan utamakan dulu hak Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah. Takutilah Allah dalam melaksanakan perintah Yazid. Jangan kamu takuti Yazid dalam melaksanakan perintah Allah. Kamu jangan takut dengan Yazid dalam nak melaksanakan perintah Allah. Tapi takutlah pada Allah dalam nak melaksanakan perintah Yazid. Sedarlah bahawa Allah akan melindungimu daripada tindakan Yazid. Allah boleh lindung kamu daripada tindakan Yazid tu. Dia marah ke, dia nak denda ke, dia nak lucut jawatan ke apakah, Allah boleh tolong kamu. Namun Yazid tidak akan mampu melindungimu daripada tindakan Allah. Tapi Yazid sama sekali tak boleh tolong kamu di hadapan Allah nanti. Yazid tak boleh tolong kamu dengan tindakan Allah. Kalau saat Allah murka, Yazid tak boleh tolong kamu. Wahai Ibnu Hubairah, engkau akan didatangi oleh malaikat yang bengis dan ganas, yang tidak akan melanggar segala perintah Allah. Semua ni, kita ni nanti malaikat akan datang. Malaikat akan datang. Dan malaikat ni pula Allah sebut dalam Al-Quran apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah mengingkari perintah Allah. Apa juga yang Allah perintahkan, malaikat akan laksanakan. Kalau dengan manusia ni kita boleh duk nego-nego lagi. Tapi kalau dengan malaikat ni tak ada negotiate dah. Tidak ada lagi kita katakan tak boleh lagi. Nak duk bincang-bincang macam tu. Langsung mereka tidak akan melakukan mengingkari perintah Allah. Malaikat ini akan mengasingkan engkau dari katilmu. Yang ni yang cabut nyawa. Malaikat ini akan mengasingkan engkau dari katilmu. Dia akan memindahkan engkau daripada istana yang luas ini kepada kubur yang sempit. Seluas-luas istana tak ada apa dah. Bila datang malaikat maut,
Ya, dia tarik itu, ya, pergilah kita seorang-seorang. Ya, hari ini isteri, ya, anak-anak semua sayang kita lagi. Sebab apa? Sebab ada nyawa dalam badan ni. Cuba kalau satu hari dicabut nyawa, ya, yang sayang tu pun tak berani dah nak tidur sebelah kita. Sebab apa? Sebab bukan lagi, ya, bukan lagi bernyawa. Ya, bukan lagi bernyawa. Maka begitu gambaran Hasanul Basri ini kepada Yazid, nanti malaikat tu akan cabut nyawa kamu dan akan letakkan kamu dalam satu tempat yang sangat sempit, iaitu kubur. Di sana nanti, wahai Umar bin Hubairah, di sana nanti Yazid tak akan tunggu, kata Hasanul Basri. Ya, Yazid juga tidak ada di situ untuk membantumu. Ini kita katakan macam mana ketegasan jawapan Hasanul Basri dan bagaimana kita katakan kebijaksanaannya merasionalkan, ya, hujah-hujahnya sehinggalah yang menggetarkan hati-hati yang mendengar. Di sana nanti tiada lagi Yazid. Apa yang ada hanyalah amalan yang engkau lakukan untuk Tuhan Yazid. Ya, yang ini untuk Allah. Apa yang ada pada ketika itu hanyalah, ya, amalan yang kamu lakukan untuk Allah. Wahai Ibnu Hubairah, jika engkau tabah bersama Allah, ya, bersabar, ya, bersama Allah. Ya, sabar dengan Allah ni bermaksud apa? Sabar ni banyak kategori. Yang pertama ialah sabar dalam taat. Yang kedua ialah sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika mana dalam ujian. Sabar ketika mana diuji. Semua ni dikatakan sabar pada Allah. Ya, sabar, ya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ibnu Hubairah, jika engkau bersabar bersama Allah dan tabah mentaatinya, engkau akan terpelihara daripada kejahatan-kejahatan Yazid bin Abdul Malik di dunia dan di akhirat. Jika engkau bersama Yazid melanggar perintah Allah, nescaya Allah akan membiarkan engkau bersendirian. Ya, Allah akan biarkan engkau bersendirian menghadapi kejahatan Yazid. Ya, menghadapi kejahatan Yazid. Allah akan biarkan. Sedarlah wahai Ibnu Hubairah, kita tidak boleh mentaati sesiapa pun semata-mata untuk melanggar perintah Allah. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan as-sam'u wa ta'atu ma lam yu'mar bi maksiatillah. Ya, dengar dan taat kepada perintah ni selama mana perintah itu tidak melanggar ketaatan kepada Allah, ya, tidak menjadi maksiat kepada Allah. Fa idza umira bi maksiatillah fala sam'a wala ta'ah. Dan apabila seseorang itu disuruh, ya, melakukan maksiat kepada Allah, maka pada saat itu tiada lagi kewajipan taat, tiada lagi kewajipan untuk mendengar kepada perintah yang disampaikan. Ya, ini itu pesanan Hasanul Basri itu kita katakan selari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan pada pemerintah hanyalah selama mana apa yang diperintahkan itu bukan maksiat. Kalaulah sampai ke peringkat perintah itu menjadi satu maksiat, maka pada ketika itu tiada lagi kita katakan, ya, tiada lagi ketaatan dan tiada lagi, ya, dituntut kewajipan untuk kita mendengar perintah tersebut. Umar bin Hubairah yang asyik mendengar kata-kata Hasanul Basri teresak-esak menangis, Masya Allah. Dia dengar peringatan daripada Hasanul Basri, ya, kamu akan didatangi oleh malaikat yang bengis, kamu akan dicabut nyawa kamu akan dimasukkan ke tempat lubang yang sempit. Waktu tu Yazid pun tak ada bantu kamu. Ya, banyak pesanan-pesanan yang kita bacakan tadi. Maka Umar bin Hubairah yang asyik mendengar kata-kata Hasanul Basri teresak-esak sehingga air mata mengalir membasahi janggutnya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebaik-baik manusia. Orang yang apabila kita tengok dia saja ingat Allah. Dan apabila dia bercakap, maka cakap-cakap dia tu menyebabkan kita lebih takut kepada Allah.
Ya, kita rasa gerun dan gementar kepada Allah. Ya, inilah contoh-contoh yang merupakan suri tauladan. Hari ini ramai orang yang boleh kita katakan memberi contoh, tetapi tak ramai orang yang boleh menunjuk contoh. Ya, dia boleh bagi contoh aja, cerita ni macam kita malam ni lah, duk cerita ni. Ya, tapi diri sendiri itu untuk menunjuk contoh pada orang lain, ya, sangat-sangat kurang. Ya, tentang diri sendiri untuk menunjuk contoh. Maka sebab itulah kita kena belajar daripada hidupnya Hasanul Basri, hidupnya para sahabat, bagaimana kehidupan mereka itu bukan sekadar bercakap tentang suatu contoh, tetapi mereka sendiri menunjukkan diri mereka itulah contoh dan suri tauladan. Ya, sebagaimana diri baginda Nabi. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah. Ya, contoh suri tauladan. Ya, kerana kehidupan baginda itu keseluruhannya merupakannya satu contoh tauladan kepada kita. Maka begitulah yang diteladani oleh sahabat, diteladani oleh tabi'in, ya, generasi Hasanul Basri ini, sehingga Masya Allah mereka mengambil pengajaran daripada kehidupan baginda dan juga para sahabat. Umar bin Hubairah pun mengalih pandangannya daripada Sya'bi kepada Al-Hasan. Ya, tak tengok dah pada Sya'bi, sebab Sya'bi tadi ya, bagi pandangan sesuai dengan nafsu. Sesuai dengan nafsu dan juga keadaan. Ya, Hasanul Basri bagi pandangan sesuai dengan ketaatan pada Allah dan juga ketakwaan. Dia mengucapkan sanjungan dan hormatnya kepada Al-Hasan. Setelah keluar, mereka terus pergi ke masjid. Ya, dua-dua orang ni, Sya'bi dan Hasanul Basri, terus ke masjid. Di sana mereka dikerumuni oleh orang ramai. Orang ramai bertanya mereka apa yang berlaku di antara mereka dengan pemerintah Iraqain. Ya, pemerintah Iraqain ini orang yang memerintah Kufah dan Basrah. Ya, keseluruhan Iraq lah di zaman kita ni. Sya'bi menenangkan orang ramai dan mula bercakap. Sya'bi bercakap, Hasanul Basri tak bercakap. Wahai hadirin, jika kamu sedia mengutamakan Allah dalam apa jua keadaan, hendaklah kamu lakukan. Kata Sya'bi, kalaulah kamu sedia mengutamakan Allah dalam apa jua keadaan, hendaklah kamu lakukan. Demi Tuhan yang memegang nyawaku, apa yang diucapkan oleh Al-Hasan kepada Umar bin Hubairah bukanlah suatu yang asing bagiku. Apa yang aku katakan kepada Umar bin Hubairah sebenarnya hanya kerana mengharapkan keredaan Ibnu Hubairah. Ya, Sya'bi kata waktu aku bagi pandangan tadi tu, ya, pandangan yang aku beri itu hanyalah mengharapkan habuan daripada Ibnu Hubairah. Namun Al-Hasan mahukan keredaan Allah. Oleh kerana itu Allah jauhkan saya daripada Ibnu Hubairah. Maka dengan sebab tu Allah palingkan Hasan Ibnu Hubairah daripada aku. Sebaliknya Allah jadikan Ibnu Hubairah lebih mendekati dan mengasihi Al-Hasan. Ya, kerana Al-Hasan bercakap atas landasannya ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, sehinggalah kata-katanya itu menjadi pedoman dan petunjuk kepada orang lain. Itulah contoh kehidupan Hasanul Basri. Beliau dalam kata-kata hikmahnya pernah mengatakan, ni salah satu kata hikmah Hasanul Basri, beliau mengatakan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya, yang dikatakan akhlak yang baik itu kita mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk kita melakukan kebaikan dan menahan diri daripada menyakitkan orang lain. Yang kedua akhlak baik ini orang yang menahan diri daripada menyakitkan orang lain. Menyakitkan orang lain ni macam-macam lah. Ya. Kalau dulu mungkinlah zaman dulu sakitkan orang ni mungkin tumbuk, tampar macam tu aja.
zaman kita ni Masya Allah menyakitkan orang lain di media sosial dengan cakap-cakapnya, dengan komen-komennya dan sebagainya. Maka Hasanul Basri kata akhlak yang baik ni ialah orang yang menahan diri daripada menyakitkan orang lain. Tak kiralah menyakitkan orang lain tu dengan kata-kata kita ke ataupun dengan kita katakan tulisan kita ke. Kadang-kadang tak perlu kata-kata tulisan pun dia menjebik muka pun dah orang tahu dah, oh sakit semua tengok. Ada orang Allah dia punya jelik sakit tu. Ada orang rasa macam tu. Ada orang rasa macam tu. Ada orang rasa macam tu. Maka sikap orang yang berakhlak baik ni kata Hasan Basri, orang yang berusaha sungguh seluruh usaha melakukan kebaikan dan mengelak diri daripada menyakitkan orang lain. Dan yang ketiganya, sifat orang yang berakhlak baik, buat kebaikan, jauhi sakiti orang. Dan yang ketiga apa? Seorang yang beramah mesra dengan semua manusia. Seorang yang peramah. Itu juga salah satu daripada sifat akhlak kebaikan. Kerana Nabi kita datang sebagai kita katakan orang yang menyempurnakan akhlak manusia. Dan tengoklah pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita seorang yang mesra, seorang yang boleh kita katakan bergaul dengan siapa sahaja sebab ramah dan boleh jadi kita katakan contoh dai yang sangat-sangat hebat dalam kalangan umat manusia. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Kita berehat seketika dan insya-Allah kita akan sambung sebentar. Pada anda sahabat-sahabat saya, banyak lagi yang bakal kita pelajari daripada kata-kata mutiara Imam Hasanul Basri dan ketokohan beliau. InsyaAllah kembali selepas dalam Hayatus Salihin. Anda terus setia bersama kami menonton di Facebook dan YouTube serta dengarkan di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Al-Quran tidak memadai sekadar dibaca, ditilawah atau ditaranum begitu sahaja, tetapi hendaklah turut diambil pengajaran bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. IKIM telah menghasilkan buku baharu bertajuk Al-Quran dan Peradaban yang berusaha menggarap dimensi penting peradaban Islam yang digagaskan oleh Al-Quran. Pelbagai bab menarik yang dibahaskan dalam buku ini antaranya mengetengahkan gagasan peradaban Al-Quran berhubung dengan maqasid Al-Quran, Al-Quran dan akal, Al-Quran dan kemukjizatannya dari sudut sains, Al-Quran berkaitan hidup dan mati serta banyak lagi. Dapatkan buku Al-Quran dan Peradaban di laman web kami www.ikimniaga.my www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Menarik dalam ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi bicara adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pengajian kita dalam Hayatus Salihin kita bawakan kali ini hari Khamis 9 malam. Yang menonton di Facebook dan YouTube, yang mendengarkan di radio, terima kasih atas perhatian anda. Share, semoga ramai beroleh ilmu dan perkongsian bermanfaat. Dan insyaAllah terakhir tadi Ustaz kongsikan berkaitan dengan pesanan Imam Hasanul Basri berkaitan dengan akhlak yang boleh kita contohi, yang boleh kita nak jadikan panduan kita lah, refleks balik kalau kita cakap akhlak yang baik itu apa. Itulah pesan-pesan oleh Imam Hasanul Basri. Banyak lagi pesanan-pesanan dan ketokohan beliau kita nak belajar malam ini. Saya silakan untuk pengajian kita sambungan tentang Imam Hasanul Basri. Saya silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hababuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan al-Basri hidup selama 80 tahun. Ya, hidup selama 80 tahun. Sepanjang tempoh itu, beliau berjaya mengisi dunia ini dengan limpahan ilmunya, hikmahnya, dan juga kefakihan, yakni kebijaksanaan dalam memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Warisan yang ditinggalkan untuk generasi seterusnya ialah sejumlah banyak kata-kata nasihat beliau yang begitu menyentuh hati hinggalah ke hari ini. Dan salah satu juga daripada himpunan yang para ulama himpunkan ialah istighfarat Hasanul Basri. Istighfarat Hasanul Basri bermaksud bacaan-bacaan istighfar harian Imam Hasanul Basri. Hari Isnin bagaimana ucapan istighfar mohon keampunan, hari Selasa bagaimana ucapan kita katakan ucapan-ucapan istighfar tersebut. Dan sememangnya kita ambil maklum bahawa dalam sebuah hadis Nabi kita katakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah kata Nabi SAW bagi mereka yang di hari akhirat nanti mendapati di dalam suratan amalnya istighfar yang banyak. Maka dengan sebab itulah sudah semestinya orang yang alim, orang yang soleh, orang yang terbimbing dengan pedoman ilmu, taufik, hidayah dan takwa, seperti Imam Hasan al-Basri, ada amalan-amalan yang tersendiri, yakni bacaan-bacaan yang tersendiri yang dibaca untuk kita katakan dijadikan sebagai himpunan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut ni supaya kawan-kawan kita yang dengar tu cari-carilah kitab-kitab yang berkenaan dengan istighfarat Imam Hasan al-Basri. Baik. Bimbingan nasihatnya masih segar dan sentiasa menggegarkan hati manusia sehingga menyebabkan mereka menitiskan air mata. Bila baca balik, bila mengimbau balik pesan-pesan nasihat Hasan al-Basri. Nasihat-nasihat ini juga membimbing mereka yang sesat ke jalan yang lurus. Membimbing mereka yang hanyut dan leka dengan hakikat dunia. Sehingga hanya sedar apabila mendengar ucapan-ucapan dan juga kata-kata nasihat bimbingan Imam Hasan al-Basri. Mereka akan disedarkan tentang sikap sebenar manusia terhadap dunia. Antaranya nasihat yang diberikan kepada seorang yang bertanya mengenai dunia. Ada seorang tanya Imam Hasan al-Basri tentang dunia ni macam mana. Beliau mengatakan engkau bertanya tentang dunia dan akhirat. Dunia dengan akhirat ini ibarat timur dan barat. Kata Hasan al-Basri, dunia ni macam timur dan barat, dunia dan akhirat. Setiap kali engkau cuba menghampiri ke satu arah, engkau akan menjauhi satu arah lagi. Macam timur dan barat. Selangkah kita ke arah timur, maka selangkah juga kita meninggalkan barat. Itu maksudnya. Maka begitulah juga dunia dan akhirat ni. Selangkah kita melangkah kaki ke arah dunia, maka selangkah juga kita meninggalkan akhirat. Semakin laju kita meluru ke arah akhirat, semakin laju juga kita meninggalkan dunia. Begitulah gambaran Imam Hasan al-Basri tentang dunia dan akhirat. Maka begitulah juga dalam hidup kita ni antara rahmat dan juga kemurkaan. Dalam hidup kita ni apa yang kita buat tu sama ada rahmat ataupun ghadabbur rahman, kemurkaan Allah. Maka selangkah kita buat perkara yang dirahmati Allah, selangkahlah kita dekat dengan rahmat Allah dan selangkah juga kita jauh daripada kemurkaan Allah.
Maka kalaulah dengan seseorang itu melakukan perkara yang Allah murkai, bermaksud dia selangkah meninggalkan rahmat dan selangkah menuju ke arah kemurkaan. Maka pada ketika itu dekatlah dia dengan murka. Na'udzubillahi min zalik. Ya, mudah-mudahan Allah lindung kita semua daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Baik kemurkaan tu dalam bentuk kita katakan kemurkaan yang zahir, ya, maksiat-maksiat yang zahir, maupun maksiat-maksiat batin. Yang kadang-kadang zaman kita ni, kita yang paling takut sekali maksiat batin. Ya, sebab kadang-kadang kita tak perasan kita melakukan maksiat batin, ya, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tahajud seorang-seorang dah, tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun tahu. Tapi saja tiba-tiba tulis dalam mesej grup-grup Telegram, WhatsApp, IG, salam tahajud, masya-Allah. Maka pada ketika itu semua orang bagat tahu. Semua orang bagat tahu. Kejap-kejap tengok berapa orang like. Kejap-kejap tengok berapa orang like. Ada orang tahniah bangun tahajud. Alhamdulillah tahniah. Sudahnya suka kepada ucapan manusia sampai leka daripada mengharap redha Allah. Daripada ikhlas beribadah tu tiba-tiba berubah dalam hal keadaan tak perasan. Jadilah sum'ah. Orang yang nak dengar-dengar puji-pujian orang terhadap dirinya. Dan jadilah ujub, rasa kagum dengan diri sendiri. Dalam banyak-banyak manusia di daerah ni aku seorang dia bangun tahajud malam ni, masya-Allah, maka akhirnya jadi rosak. Ini yang kita takut. Yang kita takut. Maka mudah-mudahan Allah lindung kita semua daripada kemurkaannya. Sama ada kemurkaan yang zahir maupun kemurkaan yang batin. Baik. Pernah seseorang bertanya kepada Hasanul Basri, apa yang terbaik dalam kehidupan? Masya Allah, kita kalau orang tanya apa yang terbaik ni macam-macam, kita nanti senarai. Kereta besar kita, panjang, kereta besar kita senarai, rumah besar kita senarai, macam-macam. Nak 1000 like pun kita senarai kat situ sekali juga. Tetapi Masya Allah, macam mana dengan Imam Hasanul Basri ni, bila orang tanya apakah pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup? Masya Allah. Ini saya nak ingatkan baik kepada diri saya, baiklah kepada kita semua, sama-samalah kita ambil kalam orang yang dah kita katakan Allah bukakan kemuliaan sehinggalah jelas zahir kemuliaan mereka tu, dan begitulah juga jelas keikhlasan mereka dalam menyampaikan nasihat. Jadi apakah yang terbaik, pilihan yang terbaik yang ada ni? Kawan-kawan yang rajin tulis, minta tolong tulis, nanti mudah-mudahan ramai yang lain dapat ambil manfaat. Kata Imam Hasanul Basri, warisan yang terbaik adalah ilmu. Warisan yang terbaik ialah ilmu. Yang kita nak tinggalkan ni, yang terbaik sekali ialah ilmu. Yang terbaik sekali ialah ilmu. Ada orang dia tinggal harta banyak, tapi sebab tak tinggal ilmu pada anak-anak, habis. Harta tu habis, anak-anak jadi miskin juga. Tapi kalau dia tinggal harta tadi tu dengan ilmu, maka ilmu dapat bimbing anak-anak dia. Jadi warisan yang terbaik kata Imam Hasanul Basri ialah ilmu. Dan kita juga ambil maklum bahawa ilmu ni merupakan jariah, pahala yang akan sentiasa berpanjangan. Lihat saja macam mana hari ni malam ni kita sedang bicara lagi berkenaan dengan nasihat Imam Hasanul Basri. Jadi walaupun sudah ratusan tahun beliau meninggal dunia, tapi ilmu masih sampai kepada kita. Dengan erti kata itulah warisan yang terbaik, yang berkekalan dengan pahala yang berpanjangan. Teman yang terindah adalah adab. Teman yang terbaik, teman yang terbaik dan terindah kata Imam Hasanul Basri ialah adab. Maka seseorang tu kalaulah dia nak berteman, bertemanlah dengan adab, dengan erti kata. Maksudnya jadikan adab tu sebagai teman dia. Maka bila dikatakan adab ni, dia ada sopan, dia ada santun, dia ada kita katakan cukup dengan hiasan pada diri itu menjadi manusia yang sesuai dalam semua situasi dan keadaan. Adab dan hikmah ni maksudnya orang yang bawa diri ni sesuai dengan keadaan. Maka
ada keadaan situasi yang perlu kita menjerit. Orang nak lintas jalan, ada kereta tengah laju, kita pun jerit kereta. Ya, memanglah kena jerit kuat. Sebab apa? Sebab ni takut kena langgar kereta. Tak beradab tu jerit macam tu. Ya, beradab tu. Ya, beradab tu. Makcik kereta. Ya, sebab apa? Sebab kereta dah dekat. Ya, kalau kita duk buat beradab, makcik ada kereta. Kena langgar dulu makcik tu. Ya, kena langgar dulu. Ya, jadi itu maksud adab. Adab ni ialah sesuai dengan tempat. Ya, sesuai dengan tempat. Itu baru dikatakan adab. Dagangan yang terbaik ialah ibadah. Masya Allah. Ya, kata Imam Hasan al-Basri, perdagangan yang terbaik ialah ibadah, iaitu ketaatan kepada Allah, ya, kehambaan kepada Allah. Itulah ya barang dagangan yang paling baik yang akan menguntungkan. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang yang beriman, ya, jiwa-jiwa mereka, dan begitulah juga harta benda mereka, bahawa bagi mereka itu syurga. Masya Allah. Ya, jadi barang dagangan yang terbaik sekali, ya, perniagaan yang paling menguntungkan ialah ibadah. Itulah yang paling menguntungkan. Sahabat yang terbaik ialah akhlak. Kata Imam Hasan al-Basri, sahabat yang terbaik ialah akhlak. Kekayaan yang terbaik ialah qanaah. Ya, kekayaan yang terbaik ialah qanaah. Qanaah ni bermaksud rasa cukup. Ya, qanaah ni rasa cukup. Maka itulah kekayaan yang terbaik. Sebab berapa ramai orang yang dah kaya tapi tak cukup-cukup situ. Ya, kalau diikutkan, Masya Allah, dengan aset yang ada dah berbilion-bilion dah, tapi duk rasa tak cukup lagi. Ya, duk rasa tak cukup lagi. Mana tempat yang boleh kaut, nak kaut lagi. Mana tempat yang boleh kita katakan gali, nak gali lagi. Mana tempat yang boleh cangkul-cangkul lagi. Masya Allah. Ya, sampai macam tu. Ya, sebab rasa tak cukup. Walaupun dah ada banyak. Tapi bila seseorang itu dia rasa cukup, qanaah, maka pada ketika itu hati dia akan damai. Ya, kedamaian, kebahagiaan dalam jiwa manusia ni saat dia rasa cukup. Selama mana dia duk rasa tak cukup, maka selama itulah dia tidak akan tenteram dan damai. Walaupun dia dah, kita katakan, ya, sampai boleh tidur atas duit lah. Ya, punya lah banyaknya. Ya, sampai boleh tidur atas duit. Ya, tapi masih duk rasa tak cukup lagi. Sedangkan ya, orang ni tidur atas, kita katakan dulu 3 mengkuang aja, tapi rasa cukup. Ya, rasa aman. Ya, sembahyang pun khusyuk, tak ada fikir apa. Ini kawan yang rasa tak cukup ni sembahyang pun terbayang duit lagi. Ya. Maka sebab itulah sebaik-baik, kata Imam Hasan al-Basri, sebaik-baik kekayaan itu ialah qanaah. Dan sesuai dengan satu hadis Nabi kita kata kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, idza taqanna'ta fa anta wa malikud dunya sawa'un. Apabila engkau, wahai Abu Hurairah, bersikap qanaah, yakni rasa cukup dengan rezeki pemberian Allah, dengan apa yang ada, dengan janji rezeki daripada Allah, maka kamu pada ketika itu, engkau dan pemilik-pemilik dunia, yakni raja-raja, sawa'un, akan sama saja dari segi rasa bahagia, tenteram, aman, damai, sama saja bila ya seseorang itu rasa cukup dengan apa yang ada. Orang yang rasa cukup dengan apa yang ada, dia juga tak hasad dengki pada orang lain. Ya, dia juga tidak ada rasa kita katakan ya dendam kepada orang lain. Ya, kerana cukup dengan apa yang ada. Ya, rezeki dia punya, rezeki saya punya. Ya, rezeki masing-masing. Jadi tak payah kita nak dengki antara satu sama lain. Masing-masing buat kerja, masing-masing dapat rezeki. Ya, masing-masing dapat rezeki. Rezeki itu daripada Allah. Maka pada ketika itu, insya-Allah masyarakat akan harmoni. Ya, apabila manusia bukan hanya sekadar kaya harta, tetapi kaya jiwa. Ya, orang yang qanaah ni orang yang kaya jiwa. Yang berikutnya, yang terakhir, ya, Imam Hasan al-Basri kata, nasihat yang terbaik ialah
mengingati mati. Itulah nasihat yang paling baik. Nasihat yang paling baik sebagai peringatan pada umat manusia ni ialah ingat pada mati. Ya, Nabi kita SAW juga mengingatkan kita supaya banyak aksiru min dzikri hadimil ladzat. Ya, kata baginda SAW, perbanyakkanlah dalam mengingati pemusnah kepada seluruh kelazatan dunia ni, iaitu kematian. Maka manusia kalaulah sampai dia dah ingat kepada mati, dia tak perlu dah nasihat banyak-banyak. Tak perlu dah kita nak nasihat panjang-panjang. Sebab apa? Dia tahu dah tempat balik dia. Macam Imam Hasanul Basri kata tadi tu, malaikat yang garang, malaikat yang ganas yang akan datang cabut nyawa, masuk dalam lubang kubur yang sempit. Waktu tu tak ada dah Yazid bin Abdul Malik nak tolong kamu. Waktu tu kamu dengan amalan kamu saja. Maka kalaulah kita tahu, itulah kadang-kadang manusia ni Masya Allah sibuk kumpulkan duit nak bina rumah 3-4 tempat, tapi tak buat persiapan untuk kita katakan teman yang akan jadi teman dia di dalam rumah yang kekal, iaitu kubur. Waktu beli rumah ni Masya Allah, kita ni duk fikir dah nak renovation macam ni, nak letak set tu set ni kat sini, Masya Allah, panggil designer pula sampai macam tu lah kiranya nak menghiaskan rumah kita tu. Tapi kita kena ingat, rumah yang kita hias secantik-cantik tu cantik pada pandang manusia dan cantik pada sejuk mata hati kita, baguslah. Tapi tapi kena ingat juga rumah lot banglo kita yang sebenar lot tiap-tiap orang kita ni dah ada lot siap dah iaitu lot kubur kita tu. Kena ingat juga apa yang kita nak siapkan untuk lubang kubur. Maka dengan sebab itu Hasanul Basri kata nasihat yang paling baik ialah ingat mati. Dan sesuai juga dengan kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bila bertanya tentang gubernur-gubernurnya ataupun mengutuskan kita katakan maklumat ataupun surat perintah kepada gubernurnya, maka peringatan yang selalu diletakkan oleh Sayyidina Umar pada surat-surat beliau ialah kafa bil mauti wa'irah. Memadailah kematian itu sebagai peringatan. Awak nak buat macam mana, awak nak takbir macam mana, awak nak urus macam mana, awak buatlah, tapi awak ingat awak nanti mati. Awak nanti mati. Dan itulah juga dalam kalangan para ulama ahli ulama sufi, mereka kadang-kadang sampaikan pakai serban besar-besar. Kita kata kenapa serban besar tu? Rupa-rupanya kain serban yang besar itu merupakan kain kapan dia. Kain yang boleh mengkapankan tubuh dia. Maka dengan sebab itu bila dia pakai di kepala sebagai peringatan, jangan duk buat pelik-pelik. Kain kapan pun dah ada atas kepala dah. Maksudnya apa? Kematian sentiasa menanti. Dan bila sebut kematian je kita di zaman di musim Covid ni lebih-lebih lagi lah Faiz hari-hari kita dengar Masya Allah kematian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dan Allah beri perlindungan kepada kita semua. Itulah mutiara kata Imam Hasanul Basri dan pada malam Jumaat di awal bulan Rejab tahun ke-110 Hijrah, Al-Hasanul Basri menyahut panggilan Tuhannya, yakni kembali ke rahmatullah. Sesudah subuh, apabila orang ramai menerima khabar kematiannya, gemparlah seluruh kota Basrah. Jenazahnya dimandikan, dikafankan, disembahyangkan selepas solat Jumaat di masjid yang menjadi tempat beliau menghabiskan usianya dalam belajar dan mengajar manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu seluruh penduduk Basrah yang lelaki ni, baik budak-budak, baik dewasa, baik remaja, seluruh penduduk Basrah mengiringi jenazahnya pergi ke tanah perkuburan. Malahan pada hari itu solat asar berjamaah tidak didirikan di Masjid Basrah. Tak pernah berlaku satu kejadian sampai Masjid Basrah ni kosong daripada orang, kecuali pada hari meninggalnya Imam Hasanul Basri, sebab orang ramai semua keluar daripada Basrah mengiringi jenazahnya, maka mereka solat asar di luar, sehinggalah di masjid tak ada orang sembahyang asar. Sampai begitu sekali.
Kerana tiada seorang pun yang masih tinggal untuk mendirikannya, kerana semuanya berada di luar dan melaksanakan solat asar di tempat yang mereka berada di luar. Tidak pernah berlaku dalam sejarah semenjak Masjid Basrah dibina, solat berjamaah tidak didirikan di situ kecuali pada hari kematian Al-Hasanul Basri. Pada hari ketika Hasanul Basri pergi menemui Tuhannya, itulah hari bersejarah bagi penduduk Basrah. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan mudah-mudahan juga kita telah mengambil mutiara-mutiara kata daripada beliau tadi. Mudah-mudahan kita juga dapat mengamalkan. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita kali ini dalam Hayatus Salihin berkaitan dengan Imam Hasanul Basri. Banyak pengajaran-pengajaran dan mutiara kata yang boleh kita ambil daripada kisah kita ini. InsyaAllah semoga menjadi panduan untuk kita semua. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook dan YouTube yang kongsi mutiara kata dekat situ, yang kongsi perkongsian ilmu kita per kali ini. InsyaAllah semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Kesempatan lain kita jumpa nanti untuk belajar tokoh-tokoh lain pula dalam kisah Hayatus Salihin ini. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami Hayatus Salihin kembali Sabtu ini ulangannya jam 9 malam. Teruskan setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Terdapat juga lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-62046-388 atau 389 untuk maklumat. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Langkah-langkah jika anda diletak di bawah pengawasan dan pemantauan di rumah perlu sentiasa bersedia untuk dihubungi setiap masa. Berada di rumah sepanjang dalam tempoh pemantauan. Hadkan pelawat atau tetamu untuk merendahkan risiko jangkitan. Rekod senarai pelawat yang datang menziarahi anda. Sekiranya anda bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Jika tidak, gunakan tisu apabila batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dan cuci tangan serta-merta dengan sabun atau cecair pembersih kuman. Jaga jarak anda dengan mereka yang sihat sekurang-kurangnya 1 meter. Jika hendak keluar bilik, sila pakai penutup mulut dan hidung dan elakkan daripada bergaul dengan orang lain. Pastikan sistem pengudaraan rumah dalam keadaan baik dengan membuka tingkap. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia